salam sejahtera pada peserta IMAX 2020. Saya Abdul Rashid Abdul Rahman, pelajar USM, akan membentangkan kertas kerja bertajuk Keberkesanan Strategi Pembelajaran Kaedah Pembelajaran Berasaskan Inkuiri terhadap Pencapaian Murid Tingkatan 2 dalam Geometri Matematik. Terlebih dahulu saya merakamkan ucapan terima kasih kepada USM, khasnya PTPM, dan saya di bawah bimbingan Profesor Wan Ahmad Jaafar Wan Yahya kerana membimbing sehingga saya dapat menyempurnakan sisi saya. Menurut Ali Abdullah Al-Daf 1992, Ibni Al-Khaldun pernah berkata, geometri memberi petunjuk kepada intelek dan membentuk pemikiran betul dengan bukti-bukti yang jelas dan tersusun. Begitu juga Plato menulis di pintu, seseorang yang bukan ahli geometri tidak boleh memasuki rumah kami. So, bidang kajian saya melibatkan sekolah transformasi. Ya, sedikit maklumat tentang sekolah transformasi. Latar belakangnya melalui surat kuasa yang dibentang dalam Mesyuarat Majlis Ekonomi Bilangan 2 2025 yang dimerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 19 Julai 2015 telah mendapat kelulusan cadangan pelaksanaan transformasi sekolah 2025 KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Antara objektif sekolah TS25 ialah mengimplikasikan konsep dan amalan PDP terbaik. Bagi objektif kedua, membangunkan kepakaran dalaman melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada pembimbing pedagogi serta pembimbing kepimpinan. Dan yang ketiga, membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan mengutamakan kemenjadian murid. So, fokus kajian saya ialah melihat kepada membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan mengutamakan kemenjadian murid. So, latar belakang kajian saya melihat kepada kajian-kajian lalu. Hasil dari bacaan saya melihat kepada pemikiran geografi merupakan satu pemikiran pembelajaran matematik, khususnya geometri. Begitu juga, kajian-kajian juga menunjukkan pembelajaran geometri dalam bilik darjah menjadi pembelajaran murid lebih bermakna kalau kita atau guru memberi kemudahan yang lengkap kepada para murid. Latar belakang ketiga melihat kepada persekitaran pembelajaran geometri yang dinamik akan dapat membantu murid memahami pengajaran dengan lebih efisien dan berkesan. Dan yang keempat, pembelajaran geometri dilaksanakan berdasarkan fasa-fasa geometri manakala perisian geometri dinamik seperti geometer, sketchpad, GeoGebra merupakan medium-medium fasa kepada pelaksanaan berkenaan. Begitu juga dengan pergabungan jalin pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai membolehkan murid melakukan visualisasi konsep matematik dengan lebih bermakna dengan bantuan perisian yang saya nyatakan di bahagian 4 tadi. Begitu juga dalam pembelajaran geometri di sekolah-sekolah, kaedah tradisional berfokus kepada tajuk-tajuk tertentu, seterusnya mengingati definisi bentuk-bentuk dan ciri-cirinya. Ini menyebabkan murid kurang berfikir dan memahami aras pendekatan. Dapatan kajian juga menunjukkan murid tingkatan 2 berada pada aras terbawah, aras visualisasi dalam pembelajaran geometri mengikut tahap pencapaian dalam pembelajaran model teori geometri Pierre Van Haley dan Diana Van Haley Gitoff. Ya? Dan yang terakhir, dari segi bacaan saya juga menunjukkan murid seharusnya dibekalkan dengan kemahiran pengetahuan geometri, kemahiran insaniah, soft skill, dan kemahiran teknikal, sikap dan ciri-ciri norma penghidupan terbaik bagi melahirkan pekerja berkemahiran tinggi. Sepatutnya berlaku. Latar belakang kajian saya melihat kepada hampir 60% murid berumur 15 tahun yang menyertai PISA gagal mencapai tahap minima ataupun MTM dalam matematik. Walaupun terdapat peningkatan dalam tahun 2018 pada kedudukan Malaysia di tangga ke-46 dari 83
3 buah negara tetapi masih gagal berada pada kedudukan 1/3 teratas berdasarkan PPPM 2013-2025 seperti yang dinyatakan dalam buku berkenaan. Okey, dalam kajian ini, fokus pengkaji ialah melihat pada gaya pembelajaran dan sumber pelajaran bahan bantu belajar yang diintegrasi dalam pendekatan strategi pembelajaran mood kaedah pembelajaran berasaskan inquiry. Di sini saya menggunakan dua konsep ataupun dua mood kaedah pembelajaran. Pertamanya berpandukan model The Big Idea yang saya kena sebut di sini TBI yang bercirikan Understanding by Design oleh Wiggins dan McTighe 2019-2005 dan berbanding dengan satu lagi PBI yang saya sebutkan di sini sebagai PBI tradisional dengan elemen-elemen I5E iaitu inquiry, pelibatan, engagement, penerokaan, explorations, penerangan, explanation, pengembangan, elaboration dan penilaian, evaluation. Model PBI ini atau I5E ini adaptasi model Biological Science Curriculum Study BSSC 1989. Di sini saya nyatakan tentang asas hierarki praktis pembelajaran inquiry adaptasi Kinman dan Cassidy, di mana berlakunya proses-proses yang kita katakan inquiry, di mana peringkat inquiry yang menjadi amalan kita bagi guru dan juga bagi murid, dari peringkat penerimaan rendah kepada peringkat ini. Ini aras-aras inquiry yang dinyatakan oleh Kidman dan rakan-rakan. Ini merupakan kerangka teori kajian saya. Melihat pada kerangka ini, saya menggunakan teori constructionism, melihat kepada domain Sakamoto, yang antara elemen yang terdapat dalam domain Sakamoto ialah keaslian, adaptasi, mempraktis, imitasi, memerhati, set, persepsi. Itu elemen dalam Sakamoto, manakala dalam domain kognitif melibatkan aras yang tinggi mencipta, penilaian, analisa, aplikasi, pemahaman dan pengetahuan. Ini bermakna dari aras yang tinggi ke rendah ataupun rendah ke tinggi. Maknanya mencipta adalah aras kognitif yang tinggilah. Dan gabungan ini ia membentuk bahan bantu belajar yang disediakan untuk pelajar yang memang digunakan oleh pelajar. Berdasarkan ini, di mana pengetahuan kandungan yang perlu ada dibekalkan untuk pelajar, begitu juga dengan pengetahuan pedagogi yang sedia ada pada guru diguna pakai oleh pelajar. Stibert 203 menyatakan intelektual terbahagi kepada dua, iaitu kemahiran praktikal dan keupayaan kreativiti. Selain daripada kemahiran akademik terdapat pada murid. So menurut Stibert, dan dalam intelektual pula ada tiga aspek utama, iaitu analytical, kreatif dan praktis. Di sini intelektual boleh dikembang melalui proses pendidikan dan latihan. Ini konsep yang saya bawa dalam PBI berdasarkan TBI. Dan di sini yang saya katakan tadi, pada awalnya rancangan mengajar yang disediakan untuk murid-murid, iaitu yang kita kenali sebagai KMR, kefahaman melalui reka bentuk, manakala yang tradisional ialah ini kaedah pengajarannya. Bagi TBI, dia mula dengan CAP, Curriculum Assessment Pedagogi. Dan ini ciri-ciri yang perlu difahami oleh pelajar setelah diacu, dicanai oleh guru-guru melalui RPH yang disediakan. Dan akhirnya mereka bentuk RPH bagi KMR. Dan ini berbeza dengan kaedah tradisional. Kaedah tradisional dia dikenali sebagai CPA, Curriculum Pedagogy Assessment, di mana akhirnya baru assessment. Itu perbezaan dari segi kaedah PBI antara TBI dan I5E.
ini yang saya katakan sebagai satu kaedah baru dalam backward design menggunakan kaedah TBI, di mana guru-guru akan duduk bersama untuk merancang satu kurikulum yang disediakan untuk murid-murid. Pertamanya mengenali subjek dan mengenali pasti standard kandungan sukatan, ya, dan juga standard pembelajaran SP. Akhirnya mengenal pasti pengetahuan dan kemahiran yang akan dicanai untuk melihat setakat jauh mana kefahaman oleh pelajar, dan seterusnya membina idea utama ataupun the big ideas. Dan big ideas ini akan dibantu oleh soalan-soalan sebagai pencetus idea untuk pelajar-pelajar bertindak dan berfikir. Di sini pelajar akan bergerak dalam satu pasukan yang berkooperasi sesama mereka. Pelajar akan bergerak di antara 4 hingga 6 orang bagi satu kumpulan. Bagi pentafsiran, telah ditentukan lebih awal, tentukan tugasan pembelajaran setiap subjek. Keduanya, pastikan setiap tugasan ada evidence, proses, produk bagi pengetahuan kemahiran dengan 6C, dan menjadikan rubriks atau kriteria. Dan akhirnya, kita bagi menyediakan pelengkapkan tindakan untuk pelajar, dibina satu plan pembelajaran berfisikkan where to. So, berdasarkan kerangka ini, pelajar akan menyediakan diri mereka untuk melaksanakan projek-projek berkenaan. Okey, metodologi kajian. Kajian ini melibatkan aktiviti kajian tinjauan secara kuantitatif. Instrumen soal sidik telah digunakan bagi mengumpul data dan dianggap kaedah paling sesuai dan berkesan dalam memperoleh data piawai daripada saiz sampel kajian dan menyeluruh. Menurut Baby 201, Franklin dan Whelan 2013, Newman 203, Maker dan Jody 204 dan Chua 2014. Okey, dapatan kajian. Dapatan kajian berdasarkan analisa covariant ANCOVA, tidak terdapat perbezaan yang signifikan pencapaian strategi pembelajaran geometri matematik antara pelajar yang didedah dengan mood TBI dan kaedah I5E. Keputusan ujian ANCOVA sehala menunjukkan bahawa secara keseluruhannya perbezaan skor pencapaian ujian pasca antara mood kaedah TBI dan kaedah TBI tidak signifikan, iaitu kurang 0.05. Bagi persoalan kedua, tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap strategi pencapaian pembelajaran geometri matematik antara pelajar yang belajar secara kumpulan dan pelajar yang belajar secara individu. Keputusan ujian ANCOVA sehala menunjukkan bahawa secara keseluruhannya perbezaan skor secara belajar secara kumpulan dan pelajar belajar secara individu adalah tidak signifikan, iaitu lebih pada 0.05. Keputusan ini menunjukkan bahawa tidak terdapat interaksi yang signifikan di antara cara belajar secara kumpulan dan cara belajar secara individu. Ini bermakna sama ada dalam TBI ataupun I5E, kaedah pengajaran secara kumpulan dan juga secara individu ada sedikit kelebihan bagi TBI. Okey, bagi dapatan ketiga, tidak terdapat perbezaan yang signifikan pencapaian strategi pembelajaran bentuk dan separtia geometri antara pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran visual, auditory dan kinestetik. Keputusan ujian ANCOVA sehala menunjukkan bahawa secara keseluruhannya perbezaan skor gaya pembelajaran murid adalah tidak signifikan. Keputusan ini menunjukkan bahawa tidak terdapat interaksi yang signifikan di antara gaya pembelajaran visual, auditory, kinestetik. So, bagi VARK, sememangnya dalam TBI, pelajar-pelajar dibentuk dalam kumpulan. Jadi kumpulan pelajar ini tidak berdasarkan pada pencapaian kognitif, tetapi kita melihat secara holistik, iaitu dari segi visual, auditory dan kinestetik yang dihasilkan oleh pelajar dalam menyediakan tugasan. So, proses mereka menyediakan
tugasan-tugasan mereka ialah berdasarkan gaya pembelajaran mereka. So pelajar tidak diletakkan dalam kumpulan yang kita katakan pelajar cemerlang sahaja, pelajar pandai. Tidak, kita campurkan mereka dalam kumpulan, dan ini kita nak melihat ada tak perbezaan. Begitu juga hasil dapatan keempat, tidak terdapat perbezaan yang signifikan pencahayaan bentuk dan sepatia geometri antara pelajar yang didedah di dalam kelas streaming dan non-streaming. Hubungan linear antara covariant mean score ujian pra dan pemboleh ubah bersandar mean score ujian pasal boleh ditentukan dengan bentukan ujian andaian keseratan cerun. So, bagi kes ini tidak ada perbezaan yang jelas antara kelas streaming dan non-streaming, dan ini mendapati kehendak KPM pada 1/1/2019, di mana yang berbahagia Datuk Dr. KPPM Dr. Amin Senin telah mengeluarkan surat syaran supaya tidak ada lagi sekolah streaming di Malaysia ini, baik di sekolah menengah dan sekolah rendah. Ini mendapati kehendak KPM dan sepatutnya dilaksanakan oleh semua sekolah-sekolah, sama ada sekolah rendah dan sekolah menengah. Rumusannya, di sekolah-sekolah TS25, amalan dan strategi pembelajaran yang berpusatkan murid penentu kejayaan sistem pendidikan hari ini. Memberi autonomi kepada murid untuk meneroka cabaran dalam permasalahan dunia sebenar. Ini sependapat dengan Miss Puah 2019. Oleh itu, mood kaedah TBI dapat mengembangkan minds-on dan hands-on murid dengan menterjemahkan idea, membangunkan minda dan mengupayakan diri murid-murid. Keduanya, PBI adalah kaedah PDP yang berkesan dalam meningkatkan pencapaian dan impak pembelajaran. Menurut Muhammad Norzman 2019, meningkatkan maharan ICT dalam pencarian maklumat serta meningkatkan pencapaian akademik memang membantu usaha-usaha murid-murid di dalam bilik terjah. TBI merupakan pedagogi pembelajaran konstruktivisme yang menekan pelajar learning by doing melalui pelibatan mereka secara hands-on dan dijalankan secara berpasukan atau kumpulan, sangat berkesan jika direncanakan dengan baik. Sekian, itu saja yang perkongsian saya untuk hari ini. Jika ada apa-apa soalan, boleh berhubung dengan saya ataupun melalui email yang ada pada paparan tadi. Sekian, terima kasih.